Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa Ketua Menteri pilihan PH? Seperti pemimpin Pakatan Harapan yang lain Setiausaha Agong DAP, Lim Guan Eng berpendapat tindakan Ketua Menteri menasihatkan TYT Tun Muhammad Ali Rostam untuk bubar Dewan Undangan Negeri adalah salah. Oleh kerana itu, Pakatan Harapan Melaka tiada pilihan selain mencabar keputusan tersebut di mahkamah. Namun pada masa yang sama, Pakatan Harapan terus menggerakkan jentera bersiap sedia untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri pada 20 November ini. Menurutnya, selepas mesyuarat di Ibu Pejabat DAP Melaka, beliau dan Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim bersama kepimpinan DAP Melaka telah menjelajah seluruh negeri Melaka dan melawat lebih 500 ahli-ahli akar umbi dalam 10 dun di Paya Rumput, Pengkalan Batu, Kesidang, Kota Laksmana, Bandar Hilir, Duyung, Air Keruh, Bemban, Gadek dan Lendu untuk meninjau persiapan operasi kempen pilihan raya. DAP juga konsisten berhubung siapa calon pilihan mereka. Dipercayai hasil daripada perjumpaan berkenaan. DAP Kebangsaan dan DAP Negeri Melaka sebelah suara bersetuju untuk menggunakan logo Pakatan Harapan sebagai lambang perjuangan pilihan raya negeri kali ini serta menyokong saudara Adli Zahari sebagai calon Ketua Menteri Melaka, kata Guan Eng. Pada masa yang sama, DAP menolak Datuk Nur Hizam Hassan Bakti yang telah mengkhianati mandat rakyat untuk bertanding dalam pilihan raya negeri sebagai calon Pakatan Harapan. Bagaimanapun, DAP menggesa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR supaya memanggil semua parti politik tanpa memihak kepada parti pemerintah untuk bincang tentang prosedur operasi standard SOP pilihan raya negeri kali ini agar pilihan raya dapat dijalankan dengan adil, bebas, berkecuali dan bersih serta selamat tanpa melumpuhkan perjalanan demokrasi dalam pilihan raya negeri. Biar rakyat buat keputusan tanpa dikongkong, diugut, difitnah atau disogok politik wang. Rakyat Melaka berhak mendapat kerajaan yang mewakili dan menjaga semua tanpa mengira latar belakang kaum dan agama, tegasnya. Sementara itu, apa kata sosok yang disokong oleh DAP sebagai calon Ketua Menteri Melaka berhubung prestasi kerajaan Melaka selepas langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu? Selepas 22 bulan, ingatkan UMNO berubah. Sangkaan saya meleset, kata Adli, seperti dipetik Malaysia Deadline. Menurut bekas Ketua Menteri Melaka Pakatan Harapan itu, beliau menjangkakan UMNO sudah mempunyai kesedaran untuk memanfaatkan kesejahteraan rakyat Melaka. Setelah hilang kuasa selama 22 bulan, malangnya ia tidak berlaku. UMNO tidak wajar diberikan kepercayaan semula, tegas beliau. Katanya UMNO kekal sebagai UMNO di mana kuasa adalah wang dan kesempatan berebut kuasa terus menjadi budaya yang masih kekal dan sebati dalam diri mereka. Beliau memberi contoh bagaimana UMNO gagal membantu rakyat yang berhadapan dengan serangan COVID-19 termasuk yang mengangkat bendera putih. Ketika kita hadapi COVID, pusat khidmat ada diberi bantuan 100 pek makanan untuk diagihkan kepada 26,000 pengundi. Jumlah terlalu kecil. Selebihnya kita cari sendiri untuk keluar dari fasa pandemik. Dari fasa 2 nak masuk ke fasa 3, Ketua Menteri selalu 1,000 pek makanan di kala rakyat ada yang angkat bendera putih. Kenapa sedikit sangat rakyat yang harus dibantu? Katanya, beliau melihat UMNO sudah hilang fokus kepada rakyat secara keseluruhannya. Jika asas iaitu fokus kepada perkhidmatan untuk rakyat tidak diguna pakai, pemimpin UMNO sukar untuk berubah. Akhirnya UMNO dan rakyat jadi jurang yang cukup besar. Apa yang dilalui rakyat tidak dapat dirasai oleh UMNO sendiri, tegasnya. Maksudnya, apa yang disebut oleh Datuk Seri Idris Harun yang mengetuai 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang melompat itu adalah benar, semata-mata benar belaka. Kalau UMNO terus mempunyai pemimpin-pemimpin seperti yang ada pada hari ini, rakusnya diibaratkan makan tangan kanan dan kiri, suap ke mulut sambil mata menjeling lagi makanan lain di atas meja, yakni projek-projek ekonomi di negeri Melaka.
Ribuan meter kubik pasir yang ditambak dari tengah laut dibawa ke sini, tapi diisytihar dengan jumlah yang rendah, menipu kerajaan persekutuan dalam bentuk royalti. Semuanya berlaku dengan jelas. Ini penipuan yang akan menyebabkan UMNO ditolak mentah-mentah dalam pilihan raya umum akan datang. Saya percaya dan yakin rakyat menyedari hakikat ini, katanya dalam program Bual Bicara Agenda Awani selepas penarikan sokongan terhadap kerajaan Melaka baru-baru ini. Adakah kalian merelakan diri terus dianiaya? Pemimpin yang mengaku Melayu Islam tetapi hanya mementingkan kehendak nafsu serakahnya sendiri. Bukan Jom Channel cakap, tetapi bekas pemimpin UMNO yang berada sebagai exco kerajaan yang baru tumbang itu sendiri yang bercakap tentang soal ini. Oleh kerana Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS dan Bersatu yang membentuk kerajaan dengan UMNO Barisan Nasional di peringkat persekutuan, maka kesimpulannya mereka sama sahaja. Nak kembali pilih mereka. Ini seumpama merelakan diri dipatuk ular di lubang yang sama berkali-kali. Ingat, rakyat sentiasa memerhati